asal macam tu. Jadi kalau kita tengah jalan jumpa doji, hammer, spinning top tiga-tiga tu kita kena standby atas bawah. Sama je macam inside bar, cerita box trading pun sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Sabtu 26 Jun 2021. Kita dah habis siri yang volume power tu. Jadi ada 6 video, jadi saya harap video tu boleh membantulah. Kalau siapa nak continue buat, boleh continue buat. Macam saya kata, buat sampai setahun. Okey, untuk minggu ni, untuk minggu depan, saya akan fokus pada satu screener dipanggil anak beranak doji. Tapi sebelum kita menuju ke screener tu, saya nak cerita dulu sikit. Kenapa nak cari candle-candle yang berbodi kecil ni? Saya panggil dia anak beranak doji lah. Candlestick yang saya akan fokus, doji, spinning top black atau white dengan hammer. Di mana bodi mereka ni memang kecil lah berbanding sebelah-sebelah dia. Okay, kalau kita perhatikan, untuk mencari candlestick signal ni, selalunya kita akan cari pada tempat-tempat yang sepatutnya kita carilah. Antaranya sama ada dekat kawasan resistance ataupun dekat kawasan support. Bila kita nampak benda tu muncul di resistance atau support, baru kita punya next action tu, bila nampak candlestick tu lebih orang kata berbaloi lah, berbanding dia muncul tak pasal-pasal dia muncul ya. Ataupun tengah melintang panjang sangat, sini doji, sini hammer, sini doji, sini spinning top, dia agak kurang power lah. Selalunya paling senang lah kalau kita nak guna ni, saya ambil contoh dekat sini lah. Sini. Paling senang kalau kita nak cari pada chart yang sedang trending menaik. So, bila dia dah naik, ni yang paling tinggi, tiba-tiba harga tu menurun. Setiap kali dia muncul, kita kena beri lebih tumpuan. Ini kalau saya tutup lah. Bila menurun, kita kena lebih tumpuan. Konsep asal dia seperti apa yang diajar dulu-dulu lah oleh orang terdahulu. Katalah kita beli kat sini, kemudian dia naik, dan kita nampak dia punya above, high dengan low ni boleh dijadikan support dan resistance untuk next candle. Katalah harga dia naik ke atas, so dia maknanya dia masih nak meneruskan kenaikan lah. Super juga macam ni, kalau selagi dia masih naik ke atas, mungkin nak terus kenaikan. Yang ini pun sama, masih lagi ke atas. Kecuali yang ini tiba-tiba dia bertukar arah berbanding dengan yang ini. Ini close, bukan setakat dia break ke bawah, dia close lagi ke bawah. So bila dia dah macam ni, kita dah boleh exit. Maknanya support dia dah bocor lah. Sesuai bila tengah trending ya. Ini kalau kita gunakan candlestick lah sebagai entry ataupun exit. Sebab tu saya kata tadi, lebih mudah kalau dia sedang trending ataupun macam ni sedang trending. Kalau melintang-melintang macam ni, bukan tak boleh, cuma dia punya, bila kita kata ini sebelah kiri saya ni, dia naik kita beli, lepas tu tiba-tiba dia turun balik. Dia macam tak cantik lah. So konsep asal macam tu. Jadi kalau kita tengah jalan jumpa doji, hammer, spinning top tiga-tiga tu, kita kena standby atas bawah. Sama je macam inside bar, cerita box trading pun sama, apa-apa semua sama. Cuma bentuk benda yang kita nak cari tu je berbeza. Macam ni kita fokus betul-betul kat candlestick. Kalau pakai trendman cycle, apa yang saya selalu suka buat, setiap kali harga tu kalau turun ke bawah, banyak kali saya turun, daripada atas dan dia mula turun ke bawah, bersedia kalau nak cari entry, carilah kemunculan candle-candle kecil ni. Standby. Kita dah boleh agak, mungkin dia kat sini dia punya kawasan macam saya lah, kawasan dipanggil pullback punya area. So apa nak tunggulah candle-candle kecil ni muncul. Untuk screener, seperti saya rasa banyak kali, mungkin dalam playlist screener pun dah ada. Saya biasa nama dia kat sini doji beranak yang aktif. Untuk yang ni filter dia ada pelbagai, bergantung pada macam mana kita nak cari dia. Kalau tengok dekat sini, saya gunakan ini yang saya buat,
average volume 30 hari 1 juta ke atas. Saya tak kisah berapa volume hari ni, tapi saya ambil 30 ke atas. Dan kawalan untuk daripada kita ambil banyak-banyak, saya ambil EMA 50, masih lagi di atas EMA 200. Ini terlalu besar. Terlalu besar untuk, kenapa saya pilih ini, sebab saya nak cek. Sebab kita tahu kalau kata EMA 50 ataupun 50 lebih daripada tinggi daripada 200, chart tu dalam keadaan mungkin tengah menaik lah. Menaik ke ataupun dia dah naik tengah nak menurun balik. Jadi yang ini terlalu besar. Dan yang ketiga, saya ambil pattern 3 saja. Doji, hammer, spinning top. Spinning top ni nampak 2 sebab dia ada spinning top black dengan spinning top white kat bahagian pattern ya. Dia keluar banyak, so saya ambil semua ni. Doji, hammer, spinning top. Bila buat yang macam ni, ada 24 match. Kadang-kadang kita tak dapat nak fokus sangat. Bukan maksud fokus tu dia boleh pakai. Inilah tujuan kita nak pakai untuk minggu ni. Tapi kalau rasa benda tu terlalu besar, macam saya cerita mula-mula tadi lah. Kita kalau nak cari ni lebih senang kalau sedang trending. Kalau nak tukar, boleh tukar. Contohlah kita ada MACD ni. MACD ni yang mana MACD-nya masih di bawah kosong tapi dia dah positif. Histogram dia dah hijau. Yang ini boleh ditambah pattern kalau nak. Dan hanya cari yang 3 tadi. Doji, hammer, spinning top black, spinning top white. Tadi ada 100 lebih match. Sekarang tinggal 15. MACD ni yang dalam keadaan melintang. Histogram dia dah hampir hijau. Dah hijau. Tapi masih di bawah kosongnya level. Kita dah pendekkan dia kepada 15 stok saja. Jadi dia lebih fokus. Ini maksud saya kita boleh ubah. Bukannya bila kita buat pattern tu kita hanya pilih okey saya nak cari pattern buat filter, lain tak letak apa-apa, terus letak pattern saja. Memang keluar dia memang beratus-ratus lah. Satu lagi, kalau nak trend band cantik pun boleh. Okey, trend band cantik. Sekarang trend band cantik ada 133. So, katalah dari 133 ni, kalau kita pilih pattern yang tadi, doji, hammer, spinning top, black and white. Okay, 133, tinggal 8. So 8 ni, inilah yang akan ditengok. Contoh macam ni insas kan. Dalam cycle, ada doji, KBJ, CAB, YBS, Glotec. Pasal macam ni keluar dalam screener, tapi kenapa saya punya trend cycle tak bagi tahu pun. Ni kalau ikutkan hammer kan. Mungkin pengiraan dia lah. Pengiraan saya dah pernah tunjuk dulu. Pengiraan saya ikut cara saya. Saya kira macam tu. Kalau dia tak, contohlah macam ni yang tak ada tanda, screener keluar, tak ada tanda, boleh pakai kalau nak. Kalau nak pakai, tak ada masalah. Jangan katalah, kenapa tak keluar pun tanda biru ni. Signal candlestick. Jadi daripada 133 kita dah kurangkan tinggal 8 saja. Ataupun mana-mana lagi lah. Zone berani mati pun boleh kalau nak. Yang tak boleh, kalau kata screener tu memerlukan pergerakan harga. Contoh Bullion Power, saya perlukan pergerakan harga, perubahan harga 3% ke atas. Ini tak boleh pakai. Ini kalau letak pattern, confirm tak jumpa. Kecuali kalau dia gap up tinggi-tinggi lah. Saya pilih doji pun tak ada, saya pilih hammer pun tak ada, kosong. Spinning top. Logiknya memang takkan muncul lah. Sebab memang dia takkan muncul. Takkanlah doji tu dia boleh jadi 3%. Tak mungkin kan. Kecuali dia gap tinggi-tinggi, lepas tu jadi doji. Itu lain cerita. So pun juga dengan mana-mana lah OH Bullion Power. Yang mana ada perubahan harga persen tu tak boleh pakai untuk doji. Nak banyak. Dan satu lagi yang tak boleh, kalau gunakan screener tadi ni, doji nak banyak ni dalam hari yang sama.
kena tunggu market tu close. Kalau pakai daily kena tunggu sampai petang habis, baru confirm dia muncul. Kalau doji, kalau hammer, kalau spinning top. Kalau awak pakai katalah lower time frame 4 hours, okey. Boleh lah. Mana sesi pagi, kita ada sesi pagi, kita ada sesi petang. Ataupun 1 jam, tunggu 1 jam punya candle tutup, baru tekan screener ni. Okay, ingat tak boleh pakai waktu tengah market jalan. Kalau pakai daily tak boleh tengah jalan sebab dia tak siap lagi candle tu. Dia kena tunggu candle tu close. Okay, so untuk minggu depan saya nak buang dulu yang semua ni. Jadi saya akan buat satu trade baru, 3. Kita ambil yang 26, 25 yang semalam. Jun 25 2021. Kenapa saya letak Jun 25? Sebab kalau saya letak 25 Jun, nampak 3.25. Nampak macam keliru pula. Okay. Kenapa saya letak 1, 2, 3? Sebab saya ada nampak, saya ada banyak pecahan-pecahan watchlist ni, ataupun saya buat untuk sektor-sektor masing-masing lah. Jadi kalau kata letak Jun saja, nanti dia kalau susun kan Jun akan duduk kat bawah. Jadi kalau saya nak dudukkan dia kat atas, saya buat 1, 2, 3, 4, 5, bagi nombor kat depan. Untuk yang ni saya akan ambil doji anak beranak yang saya tak nak pakai yang tu. Saya nak ambil MACD ni, MACD, dan kita letak pattern tadi, the hammer, doji, dan spinning top, black, white. Okay, satu lagi untuk doji, spinning top apa semua ni, kalau stok bawah 20 sen tu kalau boleh kurangkan sikit lah, sebab bawah 20 sen hidup dia memang itu je lah. Ada doji, kalau tak doji hammer, kadang-kadang murubuzu, lepas tu bearish engulfing. Dia hidup dia macam tu, tak doji, hammer. Memang kalau tengok pun contoh macam ni lah, KTG lah bawah 20 sen kan, doji. Jadi tak berapa sesuai. Ini contoh lah, tiba-tiba dia naik, nak beli, itu lain cerita lah, Tapi kalau boleh, mungkin filter ni dinaikkan kepada atas 20 sen lah. Tapi untuk video seminggu ni, saya tak payah tukar harga, sebab saya nak tunjuk juga kalau kita gunakan benda ni bawah 10 sen ni, bawah 20 sen ni, berbaloi ke tak, tengok. Saya letak juga. Okay, kita ada 15. Semua ni select all, sekejap. Okay, tengok. Transfer ke watchlist. Okay, ada 15. Nanti saya akan buat samalah, saya akan buat yang Google Sheet tu. Okay, nanti boleh tengok filter ni. Saya pakai, maksudnya MACD sama je cerita MACD ni, sama, tapi saya tambah pattern dekat sebelah dia. Kalau tak ada pattern ni 100 lebih kan, saya tambah pattern. Dan kita akan tengok untuk seminggu ni. Assalamualaikum, bye bye.